Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk review satu lagi kereta import terpakai atau kereta recon, iaitu Honda N-Box Custom. Ya, seperti biasa kita akan review kereta-kereta macam ni, dan pada kali ini kami nak bagi banyak sikit knowledge lah, dan kami nak betulkan beberapa fakta yang ramai orang share agak tidak tepat dekat situ. Tapi biasalah. Sebelum itu, pada anda yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, bantulah kami dengan menekan butang like, share, subscribe dan juga lonceng tu semua. Tekanlah, free je. Tekan je lah. Come on lah. KK. Saya ulang. KK ni adalah salah satu kategori dalam kereta dekat Jepun. Ya, Jepun saja yang mengkategorikan kereta dia sebagai KK. Jadi, kereta ni dia ada saiz yang limit dan enjin yang limit. Saiz dia tidak boleh lebih panjang 3 meter, tak boleh lebih lebar 1.48 meter dan juga tidak boleh lebih tinggi 2 meter. Enjin tidak boleh lebih 660cc dan power tidak boleh lebih daripada 64 PS. Itu angka-angka nombor tu tadi kan. Jadi, ada beberapa salah faham yang timbul di kalangan terutamanya orang Malaysia. Dia kata Toyota Tank, Toyota Rumi tu pun KK. Apa? KK? Bukan. Itu bukan KK. Jadi, bila saiz dah besar, dah terlebih lebar daripada saiz yang kami sebutkan tadi, enjin dah sampai 1000cc macam Tank dan Rumi, itu bukan KK lagi. Itu dah saiz biasa. Okay? KK ni, yang tadilah. Tapi kenapa? Saya ulang, berbalik kepada benda ni kami dah cerita banyak kali dah. Selepas Jepun dia kalah perang dunia, negara dia hancur, ekonomi dia hancur, infrastruktur dia habis. Jadi bila dia nak encourage orang untuk memiliki kenderaan sendiri selain daripada motosikal dan juga motosikal roda 3, dia kena ada kereta yang economical, bukan saja jimat minyak, tapi dia tak makan banyak ruang dan juga tidak memerlukan inspection atau pemeriksaan setiap tahun. Kalau perlu pun inspection dia murah. Okey, setiap kereta untuk layak dia berada atas jalan di Jepun, dia mesti menjalani pemeriksaan setiap tahun. Untuk kereta-kereta KK ni, kos dia boleh bayangkan mungkin 200 ke 300 ringgit. Tapi kalau dia besar sikit, okey, contohnya macam Myvi tu, mungkin kos dia jadi RM1,000, RM2,000. Itu membezakan kelas KK ni. Memang kerajaan Jepun dia galakkan orang pakai kereta-kereta saiz kecil macam ni. Dan ia bukan saja ada kereta, dia ada van, dia ada lori yang semuanya saiznya adalah saiz KK. Tetapi walaupun pada dulu asalnya dia buat berdasarkan faktor ekonomi, namun kebijaksanaan jurutera telah menjadikan kereta-kereta seperti ini semakin moden, semakin canggih dan semakin cantik dan semakin sporty dan juga semakin mahal. Sebab itulah kereta-kereta sampai dekat sini harga dia semua atas RM100,000. Mahal kot, kereta kecil. Honda N-Box. Dari mana pula lah asalnya kereta ni? Okey, Honda sejak 2017 dia memang fokus untuk menghasilkan KK yang unik. Yang mana untuk N-Box ni dia sebenarnya dia ada 5 model dalam keluarga N-Series. Dia ada model apa? Dia ada N-Box, dia ada N-Box Plus, dia ada N-Box Slash, dia ada N1 dan juga dia ada N-Wagon. Dan even N-Box ni sendiri dia ada banyak model dan juga banyak variant, daripada model yang paling basic, paling pekak kepada model yang paling tinggi dan paling canggih dengan Honda Sensing dan segala mak-nenek features yang ada pada kereta-kereta moden. Dan juga model-model macam ni baru dia sendiri pada dekat Jepun dulu memang harga dia mahal. Dan kalau anda nak tahu, di era moden automobil industri Honda di Jepun, kereta ni sangat memeranjatkan. Kalau anda nak tahu juga, Honda N-Box ni sejak dilancarkan sampai ke hari ini, dia telah terjual hampir 3 juta unit, tuan-tuan. Gila, memang gila. Kalau kita pergi kat Jepun, memang sangat banyak N-Box ni kita boleh tengok atas jalan. Sedangkan kalau dulu kita bercakap tentang KK, yang king dia dekat Jepun sebenarnya Daihatsu dan Suzuki. Dia ada Wagon R, dia ada Move, dia ada Tanto. Tapi tiba-tiba Honda keluar model ni, laku.
Seperti juga mana-mana KK dengan bentuk kotak simetrikal, memang dia akan jadi almost sama. Tapi kebijaksanaan designer yang akan membezakan satu model dengan satu model yang lain. Kalau kita tengok Daihatsu Lapin, Daihatsu Mu, Suzuki Hustler, apa lagi? Dalam kategori itulah memang bentuk dia seakan-akan sama. Tapi sebenarnya designer telah cuba untuk mengubah bentuk KK tu supaya menjadi lebih unik dan juga praktikal. Okey, kalau kita tengok muka depan Honda N-Box 660 Custom GL. Ini adalah varian yang paling tinggi. Dia memang dah datang dengan semua jenis features. Contohnya, dia dah pakai lampu LED dan juga ni dia punya signal pun dia pakai running signal. Dia ada chrome yang kalau model low spec dia tak ada yang chrome ni. Okey, ni tempat nombor pelit dia. Kalau untuk facelift 2022 kalau tak silap saya, dia punya pemegang pelit ni dah duduk dekat tengah. Kalau anda perasan, dia ada kamera yang bermaksud dia ada Honda Sensing. Dan kereta sekecil ini dia memang dah datang Honda Sensing yang level 2. Maksudnya dia ada stop and go adaptive cruise control. Kereta kecil je, dah lah tak laju kan. Tapi dia punya features tu memang penuh. Kalau kita nak beli yang tu, kalau kat Malaysia kena beli Honda CR-V ke atas lah kot. Dari tepi, kita boleh nampak design dia memang memaksimumkan ruang. Tengok enjin tayar dia bahagian tu je. Dia duduk kat situ, situlah enjin, situlah tayar. Jadi boleh nampak dia punya wheelbase dia memang panjang untuk memaksimumkan bahagian dalaman dia. Okey, untuk unit ini, dia memang dah di-loweredkan sebab yang ni dah ada adjustable tian dan juga rim BBS 16 inci. Kalau tidak, kereta ni lebih tinggi daripada saya. Bayangkan, dekat 6 kaki dia punya tinggi kan. Rim ni, okey, bila kita cakap tentang KK, rim KK dia tidak sama dengan rim saiz kereta biasa. Contohnya yang ini 16 inci, tayar dia 165 series je dia punya lebar. Kalau rim standard dia datang dengan rim 15 inci sama dengan tayar 165. Rim dia sendiri tidak lebar. Kalau 15 dia 15, mungkin 15.5 ataupun 16 5.5. Setakat itu je lebar dia. Kalau kita lebih lagi lebar, dia akan kelihatan sangat-sangat kelakar. Mungkin anda pernah jumpa ataupun follow kereta ni dekat bahagian belakang. Memang kalau dia tinggi, dia nampak sedikit pelik sebab dia tinggi dan kurus. Yang ni sebab dia dah lowered, dia nampak lebih sporty. Macam saya bagi tahu tadi, N-Box ni ada banyak varian. Dan untuk model GL yang tertinggi ni, dia datang dengan lampu yang chrome. Nampak? Chrome dalam dia. Chrome ni dia bersambung sampai ke tengah. Dan lampu ni sendiri pakai lens putih. Tapi lampu dia warna merah lah. Jangan dibuat lah tukar lampu warna putih. Kau tukar lampu brake warna putih menyusahkan orang. Kau tahu tak? Hai. Okay. Kelebihan lain Honda N-Box. Apa dia? Ruang lah. Space ni memang nombor satu. Honda ni lagi satu, dia dah memang terror buat space. Dia kaji lagi, dia buat lagi bertambah kreatif. Contohnya, ini tempat letak barang dekat bahagian belakang. Memang nampak macam tak banyak. Yang bestnya, seat ni boleh slide ke depan. Cara dia, kita tarik yang ini. Nampak? Dia boleh slide ke depan. Ini pun sama. Kita boleh slide ke depan. Nampak? Kalau kata ruang tu masih tidak cukup, kita nak bawa mungkin mesin basuh, peti ais, TV 88 inci, kita boleh lipat. Boleh lipat kat sini. Tak muat. Kita tarik balik. Jadi muat pula. Jadi kita lipat sana. Kita dapat flat punya kerusi. Kalau nak jadikan dia katil pun boleh. Kejap lagi kami tunjukkan. Tadi kita dah lipat dia punya seat ke bawah. Sekarang ni kita berada pada kedudukan asal dia. Begini. Tapi kalau anda nak space yang lebih luas dekat sana, seat yang bahagian bawah ni boleh lipat ke sana. Ni dah tunjuk. Yang ni pun kami akan lipat. Cara untuk tak bagi dia jatuh, ini. Ni lock dia. So, dia tak akan bergerak. Okay. Jadi, ini dia punya seat. Okay. Kerusi belakang ni saya dah... kerusi belakang. Kerusi driver ni saya dah set saya punya level memandu. Bayangkan. Ya ampun, ini kereta ke bas ni? Memang betul-betul besar dia punya space. Memang kereta bandar memang sangat sesuai. Lupa nak bagi tahu, kereta ni kalau high spec dia memang datang dengan 2 power door. Kalau low spec
Mungkin dia datang dengan satu power door ataupun tidak ada power door, atau tak tahulah, kena kaji sendirilah. Selain daripada tu, belakang ni dia ada dia punya ni blind dekat belakang, langsir kat belakang. Sayangnya kereta ni dia tak ada aircon belakang, jadi kami tak bawa lama lagi. Mungkin saya rasa tak ada masalah kot kalau kereta-kereta moden. Okey, dekat sini kalau kita duduk belakang ada banyak sangat dia punya kemudahan. Boleh letak barang kat sini, iPad sini pun boleh letak, handphone boleh letak, coklat, apa lagi okey. Not bad sebenarnya kalau duduk belakang ni untuk 4 orang jalan jauh sampai Pening, saya pun okey je. Makan nasi kandar. Okey, dulu kami pernah review Honda N-Box Slash. Yang itu bumbung dia turun sikit lah. Yang ini yang original N-Box. Memang betul-betul tinggi, betul-betul luas, betul-betul lapang bila kita duduk dalam kereta ni. Blind spot almost zero. Kita boleh nampak keliling sampai bulu hidung driver kat sebelah pun kita boleh nampak. Food Panda bawa makanan apa pun kita boleh nampak. Cumanya, untuk anda yang mungkin bawa dekat negara panas seperti Malaysia, your country very hot, pakai tinted yang mahal. Kalau tidak, anda akan jadi aquarium dalam ni, panas. Pakai tinted yang elok. Okey, KK ni dia memang unik tuan-tuan. Setiap pembuat dia ada idea dia sendiri macam mana nak jadikan kereta tu lebih praktikal, lebih diminati oleh ramai orang. Contohnya kereta ni, dia punya seat nampak tak? Bench seat, dia bersambung. Ada juga N-Box yang tidak ada bench seat, yang dia individual seat, kiri dan juga kanan. Tapi kalau anda nak beli, saya nasihatkan beli yang ini. Sebab kereta ni tidak besar mana pun. Kalau saya depakan tangan saya ni, dah boleh sentuh pilih B motor ni. Kereta ni kan. Seat dia juga, configuration dia memang sangat menarik. Yang tadi kita dah lipat, sekarang kalau kita lipat, kita buka dia punya headrest, boleh jadi memang betul-betul besar. Bayangkan seat ni juga kalau kami turun, memang akan jadi tilap. Boleh camping dengan kereta ni. Kereta ni juga dia ada banyak tempat letak barang. Banyak maksud kami ialah sangat banyak. Contohnya dekat sini kita boleh letak minuman lah. Kalau nak minuman sejuk ke, minuman panas ke. Kat sini boleh letak barang lagi. Punyalah besar kat sini. Glove box masih ada. Kesian. Nyata kita tak ada glove box. Kat sini ada lagi drink holder. Besar ni. Boleh taruh botol besar. Kemudian ada apa lagi? Tempat letak barang lagi kat sini. Lepas tu kat bawah ni boleh letak barang lagi. Ada tempat penyangkut tadi. Mana dah tadi? Lupa dah pula. Tak nampak dia kat mana. Kereta ni, kereta full spec, dia datang dengan 2 power door. Jadi untuk kontrol dia, switch dia ada dekat sebelah kanan ini. Boleh kontrol secara automatik. Maksudnya tak penat-penat lah nak keluar tarik pintu kan. Kiri dan juga kanan. Kereta ni dia dah ada Honda Sensing full tadi. Okey, dekat sini dia ada traction control. Dia ada pre-crash dan juga lane keep assist. Untuk model spek tinggi ni juga dia datang dengan trim-trim yang lebih cantik. Contohnya nampak ada macam color-color brown ke apa ni, piano black, bukan piano black lah, piano brown. Suka-suka. Jadi dia ada trim dekat sini, trim dekat steering dan juga trim dekat dashboard. Untuk player, untuk infotainment system ni memang ramai yang tanya, bang, bahasa Jepun lah bang, kita nak buat macam mana? Memang kita tak ada pilihan. Kadang-kadang dia ada datang dengan player yang kita boleh tukar English. Kadang-kadang memang tak boleh, tapi Android yang ada dekat luar sana memang sekarang ni dah banyak yang canggih. 1000 lebih dah boleh dapat Android Auto, wireless, Apple CarPlay wireless kan. Saya rasa yang itu lebih praktikal kalau kita bandingkan dengan yang macam ni. Untuk bahagian meter dia, memang dia sedikit agak tradisional lah. Sebab dia ada meter RPM dan juga meter speed dan juga meter minyak dekat bahagian tengah. Tapi dia ada sikit MID, multi info display yang tak besar sangat lah. Cuma itulah dia bahasa Jepun, kita tak boleh nak faham sangat lah. Tapi terima kasih jugalah sebab ada Google Translate kan. Bolehlah check kat sini. Nak buat macam mana? Sebab Honda Malaysia memang dia tak bawa masuk model ni. Okay, so ini enjin dia 660 turbo 64 PS. Bang, kenapa dia tak buat power lebih sikit? Okay, saya ulang! KK dia tidak boleh lebih 660cc dan juga 64 PS. Tak kira lah dia nak letak teknologi apa pun. Tapi itulah bracket yang mereka terpaksa ikut. Unless dia nak join grup lain. Bukan grup KK. Tapi rugilah sebab KK ni murah, banyak insentif daripada kerajaan dan sebagainya. Dari segi power, saya rasa kalau saya nak bawa kereta ni, saya akan bawa mungkin
dekat-dekat je lah dalam bandar. Paling-paling jauh pun mungkin pergi Mentakap, Temelung macam tu. Untuk drive sampai ke Pening, saya rasa saya tak bawa kereta-kereta macam ni. Sebab kereta ni bukan direka untuk kita rembat atas highway 1718. Bergoyang-goyang tuan-tuan. Sebab dia tinggi. Fizik tidak akan membenarkan kereta-kereta begini menjadi pemanduan yang sporty. Sebab lumrah dia memang dia akan dicipta untuk tujuan dia lah kan. Tujuan pergi bandar, pergi apa semua. Even Axia tu tak boleh bawa laju. Kalau bawa laju bahaya sebab dia tidak direka untuk kelajuan. Dia adalah kereta urban, kereta bandar. Kena tahu konsep ataupun matlamat sesebuah kereta itu dibina. Bukan untuk bangsa baik beli. Dia untuk orang yang sedikit mahukan kelahinan. Orang yang ada cita rasa sebab kenderaan-kenderaan lifestyle macam ni, dia function, kelajuan apa semua bukan keutamaan dia lah. Okey. Jadi engineer memang dah tahu ada orang yang akan membeli kereta-kereta macam ni. Orang-orang kalau kat Malaysia lah, perspektif pasaran Malaysia. Kalau kereta ni anda nak beli sebagai satu-satunya kenderaan keluarga anda, saya rasa tidak berapa sesuai. Bukan tidak sesuai, kurang sesuai. Maksudnya kereta ni kalau jalan jauh mungkin dia kurang selesa dan juga tak berapa banyak tempat letak barang. Kalau anda ada anak 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau anda nak jadikan dia sebagai kereta bandar, kereta second. Banyak orang kaya dia beli memang sebab hobi lah. Dia suka modify, tukar exhaust, tukar rim, suspension apa semua. Itu banyak market yang beli kereta ni. Sebab tu kereta ni masih laku walaupun dijual pada harga atas RM100,000. Okey, itulah saja video kita pada hari ini. Jika anda ada sebarang soalan nak tanya, boleh letakkan dekat komen di bawah dan kami akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Seperti biasa, terima kasih kepada anda yang dah subscribe, dah tekan like, dah tekan lonceng, dah share video. Dan kepada anda di luar sana yang mungkin baru first time jumpa Mekanika Malaysia ni, tolonglah, minta kami tolong sangat tekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Bantulah kami membantu anda. Terima kasih dan Assalamualaikum.